Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Sebelum ni saya ada kongsikan hukum berkaitan berdehem di dalam solat, di mana dalam sebahagian keadaan ia boleh membatalkan solat. Ada satu komen di dalam FB menulis bahawa apa yang saya kongsikan itu adalah semata-mata pendapat ulama. Ia tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan di dalam beragama. Kita tidak boleh pakai logik akal, tidak boleh pakai pendapat semata-mata. Kena berdasarkan Al-Quran, kena berdasarkan hadis Nabi SAW. Baik, kita semua bersetuju bahawa di dalam beragama tidak boleh pakai logik akal, pendapat semata-mata tanpa ada dasarnya daripada Al-Quran dan hadis. Oleh itu, para ulama apabila mereka menyebutkan satu-satu hukum, para fuqaha bila menatijahkan satu-satu hukum, secara pasti ia adalah berdasarkan kefahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis, bukan semata-mata pendapat mereka tanpa ada dasar daripada nas Al-Quran dan hadis. Kerana para fuqaha di dalam menatijahkan satu-satu hukum, mereka telah berijtihad. Dan ijtihad ni ada syarat-syaratnya. Bukan semua orang boleh berijtihad. Dan hasil daripada ijtihad mereka, maka lahirlah hukum-hukum yang mana hari ini kita dapat baca dalam kitab-kitab fiqh. Walaupun tidak disebutkan dalil daripada Al-Quran dan hadis, tapi yakinlah bahawasanya hukum tersebut ada dasarnya daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kembali kepada masalah berdehem di dalam solat. Jadi masalah ini, berdehem di dalam solat, ini adalah satu cabangan masalah, satu farak di dalam daripada hukum bercakap-cakap ketika sembahyang. Dan hukum bercakap ketika solat itu membatalkan solat berdasarkan hadis Nabi SAW. Antaranya baginda bersabda, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas wa innama hiya at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul Quran. Sesungguhnya sembahyang ini tidak layak, tidak sesuai di dalamnya sesuatu pun daripada ucapan manusia. Hanya saja ia, solat itu adalah tasbih, takbir, mengucapkan subhanallah, mengucapkan takbir Allahu Akbar, dan membaca Al-Quran dan apa-apa yang zikir-zikir lain yang ada kaitannya dengan solat. Jadi untuk memahami maksud kata baginda SAW kalamin nas tadi, ia mestilah difahami menurut bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, apakah yang dimaksudkan dengan kalamin nas? Maka para fuqaha menyebut bahawa maksud kalam dalam bahasa Arab adalah setiap ucapan manusia, sama ada ia difahami ataupun tidak difahami, sama ada ia memberi faham ataupun tidak memberi faham, dan paling kurang ia tersusun daripada 2 huruf. Oleh itu, apabila seorang musalli, seorang yang sedang mengerjakan salat, mengeluarkan suara, berbunyi mengeluarkan suara yang di dalam suara tersebut mengandungi 2 huruf, sama ada ia memberi apa-apa maksud ataupun tidak ada apa-apa maksud, maka ia membatalkan salat. Kemudian para fuqaha membahaskan berkenaan dehem, batuk, bersin dan seumpama dengannya. Adakah ia juga termasuk di bawah kata-kata Nabi SAW kalamin nas tadi? Maka sebahagian fuqaha berpendapat bahawasanya batuk, dehem dan seumpama dengannya itu tidak termasuk di bawah kalamin nas, kerana memang ia bukanlah satu bentuk ucapan manusia. Tapi menurut pendapat yang mu'tamad, dehem, batuk dan seumpama dengannya tadi itu termasuk di bawah kata-kata Nabi SAW kalamin nas tadi. Kerana apa?
Kerana di dalam dehem, di dalam batu, di dalam bersin, ia mengeluarkan suara, dan di dalam suara tersebut boleh mengandungi huruf. Maka jika di dalam dehem batuk secara sengaja, apabila dilakukan secara sengaja dan di dalam dehem dan batuk itu mengandungi dua huruf ke atas, maka ia membatalkan solat. Jadi itulah lebih kurang perbahasan para fuqaha berkaitan dehem, batuk dan seumpama dengannya. Kesimpulannya, setiap hukum yang disebutkan oleh para fuqaha itu ada dasarnya, ada dalilnya, yang mana secara umumnya kita memang tak faham apakah dalil ataupun dasar yang menjadi sumber kepada hukum tersebut. Jadi lebih kurang sampai situ sahaja video kali ini. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab.